pagi ini kita akan mengupas tajuk yang ke-26, iaitu adab suami isteri. Adab suami isteri. Ya, ini bukan cerita baca kantin tapi cerita tentang tanggungjawab. Ya, kita baca kantin pergi kursus nikah. Ini kita tentang tanggungjawab suami dan juga isteri ini. Kita baca matan hadis ini bersama-sama. Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu at-Tirmidzi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu, khairukum, sebaik-baik kamu, khairukum li ahli, ya, adalah mereka yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Maksudnya berlaku baik, dia berbuat baik kepada ahli keluarga dia, ini yang sebaik-baiknya. Wa ana, dan aku, kata Nabi SAW, khairukum li ahli, adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Ya, Rasulullah berbuat paling baik dengan ahli keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-3830. Hadis ini bersatu hadis sahih. Pengenalannya, kebahagiaan yang dikecapi oleh manusia yang terbit dari hati nurani tidak dapat diluahkan jika dia hidup bersendirian, tetapi harus dikongsi bersama pasangannya. Hubungan suci seorang lelaki dan wanita yang mukallaf melalui ikatan perkahwinan ini menggambarkan corak kehidupan sempurna yang diredai Allah Subhanahu wa taala dan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rumah tangga yang dibina merupakan alam pertama yang boleh menentukan sejahtera atau tidaknya sesebuah masyarakat yang diwakili oleh individu-individu yang menyokongnya. Seandainya suasana sesebuah masyarakat itu, sesebuah rumah tangga itu aman dan kasih mengasihi antara satu sama lain, maka insya-Allah akan tenteram dan sejahteralah masyarakat. Maksudnya nak menjadi sebuah masyarakat yang baik, masyarakat yang berkualiti itu bermula pada individu-individu ni lah. Siapa ni? Suami isteri, anak-anak, sebuah keluarga. Itu kata Hasan Al-Banna dalam kalau kita nak tegakkan Islam ini, tegakkan dalam rumah masing-masing. Setiap keluarga, maksudnya apa? Iaitu setiap keluarga ini, mereka ni, ya, masing-masing menjaga solat, kan? Solat berjemaah, jaga Quran, jaga hadis dalam setiap keluarga. Dalam satu kampung tu ada 100 keluarga. Bayangkan semua satu orang buat macam tu. Agak-agak harmoni tak kampung tu. Semua tak minta Allah, semua keluar berjemaah, solat berjemaah datang. Jadi bermula dari rumah lah. Kebahagiaan itu, keharmonian masyarakat itu mulai dari rumah.
Jadi kalau rumah pun tak tentram, duduk bergaduh dengan orang, jadi tak pelik lah kalau dengan masyarakat, dengan orang lain pun dia boleh bergaduh. Dari ketahasan mana kalau nak tegakkan Islam, buat dulu di rumah masing-masing. Jaga solat berjemaah, tunaikan hak sebagai seorang ayah, seorang suami, isilah kenakan tanggungjawabnya. InsyaAllah masyarakat ini akan harmoni. Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Maksudnya pasangan kita tu manusia jugalah, bukannya malaikat, bukannya jin dan sebagainya, ya, daripada jenis kita sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Diwujudkan antara suami dan juga isteri itu perasaan kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ar-Rum ayat yang ke-21. Berkenaan ini, Rasulullah SAW menyatakan bahawa harta yang paling baik untuk dinafkahkan ialah kepada ahli keluarga. Ya, kita nak tengok ahli keluarga kita, bantu ahli keluarga kita dulu. Sebab apa? Daripada Thauban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sebaik-baik dinar, yakni wang ataupun harta yang dinafkahkan seseorang ialah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya, dan dinar yang dinafkahkan untuk ternakan tunggangannya, yakni kenderaannya yang digunakan di jalan Allah, dan dinar yang dinafkahkan untuk para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-994. Di sini Rasulullah bagi tahu kita 3 cara kita nak perhabis duit. Nak perhabis duit nak, iaitu yang pertama, habiskan duit kita ni nafkah untuk keluarga kita sendiri. Penuhi keperluan ahli keluarga kita, ya, anak-anak kita, isteri kita, selesai ya, semua urusan keluarga dah. Kemudian apa lagi Rasulullah sebut? Ya, dinar, yakni duit yang dihabiskan yang dinafkahkan untuk kenderaan tunggangan, kenderaan dia lah, servisnya cukup baik, ya. Meka-meka itu perkara harus je, tapi serta yang wajib dulu dah. Dia punya minyak hitam, tayarnya ditukar dah, tak ada bunga-bunga lagi dah, kan? Tak ada botak tayar tu kan, tukar cantik punya. Sebab apa? Sebab kenderaan itu kita gunakan untuk mencari rezeki dan juga nak buat ulang alik pergi masjid lah, kan? Jadinya tunggangan kita, kenderaan kita kena baik lah, kan? Jaga dia punya, orang kata apa, kebajikan kenderaan kita lah, kan? Iaitu dia punya servis dia, kan? Dan juga apa lagi, kenderaan yang digunakan untuk jalan Allah lah. Dan yang ketiganya, dinar yang dinafkahkan untuk para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah SWT, untuk kerja dakwah, untuk kawan-kawan kita yang buat kerja-kerja untuk apa ni, untuk agama ni, untuk kebaikan masyarakat apa semua ni. Makanya bagi, tak apa, situ bab situ tak apa, tak ada masalah. Jadi keterangannya, dalam hubungan rumah tangga, baik suami maupun isteri, mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Suami tidak boleh bersikap ego dan perlu bertanggungjawab, kasih dan sayang kepada isteri. Sebab suami ni dia punya kuasa dia besar, ya, power kan. Jadinya dia tunjuk dia punya power tu, kan?
para suami ini, suami yang betul-betul yang orang kata bertanggungjawab, ya, ialah mereka bukan sekadar menjaga kebajikan dari sudut luaran zahirnya, tetapi dari sudut batiniahnya. Batiniah itu apa dia? Perasaan kasih sayangnya, ya, sentiasa mengambil beratnya, ya, menjadi suami yang bertanggungjawab, memberi didikan agama yang secukupnya. Jadi kita cek. Kadang-kadang suami hari ini dia hanya mempertahankan, aku ni ada hak sebab aku ni suami, kau kena ikut cakap aku. Betul. Adakah kita dah penuhi apa yang sewajib yang kita buat? Didikan agama khususnya, kan? Didikan agama kasih sayang khususnya. Manakala isteri juga tidak boleh bersikap ego dan perlu patuh dan taat kepada suami. Dalam hari kiamat kita dah baca dah, akhir zaman ini bila mana perempuan, kaum wanita, mereka bermula bekerja dah, mereka dah ada pendapatan mereka sendiri, maka di situ hilang rasa taat kepada suami. Kadang-kadang isteri itu pendapatannya lebih tinggi daripada suami, jadi ego tu timbul. Ya, kadang-kadang isteri bukan dia kerja makan gaji, kan? Sekarang ni ramai kan para wanita dia bekerja sendiri lah, duk berniaga dekat TikTok, jual baju kurung lah dekat kanan raya ni, kan? Ada income tu, duk jual sambal ikan bilis lah, kan? Jual keropok lekor lah dalam tu, kan? Dalam TikTok macam-macam dia bisnes. Income tu lagi banyak pada income suami dia. Dah lah cukai tak kena bayar, relax lah. Jadinya dengan perasaan itu dia rasa sebab pendapatan dia lebih pada suami, maka kan tak payah lah. Kau nak baca kopi buat sendiri lah, kan? Urusan kebajikan suami semua tak jaga dah, kan? Abang nak kopi tu belakang tu dah ada, Nescafe masa situ, gula semua situ, abang buat sendiri lah. Kain baju bang tu mesti basuh, saya dah beli yang baru punya, siap ada dry cleaner lagi, abang pakai sendiri lah, kan? Jadi bagaimana agak-agak nak mewujudkan mawaddah warahmah dalam sebuah rumah tangga? Ini akhir zaman Rasulullah sebut, kan? Hilang. Itu yang timbul rasa ego, ya? Nanti kita akan bahas lagi tak? Ya? Kadang-kadang isteri tu dia mungkit balik, awak tahu tak ni babang anda pun ni, saya yang beli ni, kan? TV besar ni saya beli. Awak dulu TV kotak yang kalau jatuh atas kucing tu penyek kucing tu lah, punya besar TV kotak tu. Sekarang dah TV nipis dah, kan? Besar lagi tak, saya yang beli. Ini, ya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adabu Fid Din, adab dalam beragama ni, dan Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali menyatakan bahawa isteri dan suami adalah dua insan yang saling mengikatkan diri melalui perkahwinan. Terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing, termasuk yang berkaitan dengan adab. Masyarakat memahami bahawa dalam kehidupan berumah tangga, adab yang baik itu bukan hanya berlaku hanya untuk isteri sahaja, ya. Bukan isteri saja yang kena peluk beradab, kena pelaat perintah suami, kena tu saja tak, ya. Tapi make sure dulu suami ni dia memastikan dia selamatkan ahli keluarganya itu daripada api neraka dulu. Itu settle dulu, kan? Tanggungjawab suami, tanggungjawab ayah, bapa, abah semua ni ialah menyelamatkan keluarganya daripada api neraka. Settlekan yang tu dulu, insyaAllah aman damai lah. Ya, bukan hanya, maksudnya adab yang baik itu bukan hanya berlaku hanya untuk isteri sahaja, tetapi suami juga harus menjaga adab terhadap isterinya sendiri. Berikut adalah adab-adab yang harus suami lakukan terhadap isterinya. Yang pertamanya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling rahmah terhadap isterinya dan keluarganya. Justru hendaklah suami bermuasyarah, bergaul, berkomunikasi terhadap isterinya dengan akhlak yang mulia lagi terpuji. Masalah utama rumah tangga suami isteri bila mana tidak lagi wujud komunikasi, kan? Yang banyak berlaku perceraian, berlaku semua, komunikasi dah hilang. Semua pakai WhatsApp saja satu hal. Kalau WhatsApp, kalau ada WhatsApp tak reply. Bila ada masalah, tak wujud komunikasi, tak boleh duduk sama-sama, tak boleh bincang sama-sama. Cuba duduk, kadang-kadang suami ego dia tinggi sangat, kan? Dia tak dianggap benda ni remeh, kan? Remeh je, kan?
awak ni kan takat mengantar anak pergi sekolah, ambil anak daripada ni semua, itu pun nak kira. Saya ni sibuk, tak tahu sibuk macam mana, sama-sama lah. Jadi itu punya. Bila komunikasi dah hilang dalam sebuah rumah tangga, maka ya memang itu jam. Suami pun cerita masalah pada orang lain, isteri pun cerita masalah pada orang lain. Kena yang cepat cerita masalah itu yang bukan sama jantina, kan? Suami cerita masalah dekat kawan perempuan dia kat pejabat, isteri cerita masalah pada kawan lelaki dia di pejabat. Elok dah tu. Banyak kes tuan-tuan, banyak kes hari ni macam tu, kan? Sebab masa di pejabat 8 jam duk ngadap muka kawan tu je, kan? Di rumah jarang bertemu, kan? Jadi ni lah masalah komunikasi ni lah. Itu yang pertama tadi. Yang keduanya, suami tidak boleh kikir dalam menafkahkan hartanya untuk isteri dan anaknya. Justru hendaklah suami bersifat pemurah dalam hal perbelanjaan untuk isteri dan anak-anak. Ya, kalau suami yang betul taat minta agama, insya-Allah Allah Taala akan cukupkan rezeki dia. Ya, Allah akan cukupkan. Kita pun tak tahu macam mana cukup, tapi Allah Taala jaminan. Kau jaga perintah aku, ya, kau taati perintah aku jaga kau punya rezeki, aku akan jaga seluruh kau punya urusan kehidupan. Yang penting syarat taat perintah Allah. Taat perintah Allah, Allah jamin semua. Tapi bila kita tak taat perintah Allah, kita yakin kitalah pencari rezeki. Okey, kau settlekan punya masalah sendiri, aku tak jamin apa-apa. Sebab tu tak cukup je tu, kan? Balik kerja sekarang buat tambah, buat Grab pula, lepas Grab pula malam sekarang pergi buat kerja lain pula, kan? Niaga burger lah pula buat. Tak cukup. Ada je pendapat tak cukup. Rupa-rupanya hubungan dengan Allah dia tak jaga. Hubungan dia dengan pemberi rezeki, Ar-Razzaq tu dia tak jaga. Dia hanya yakin akulah pencari rezeki, kan? Bukan Allah Ta'ala penjamin rezeki. Itu beza dia. Jadinya bagaimana, ya, rumah tangga, kehidupan, urusan keluarga tu nak betul. Sebab perintah Allah pun tak jaga. Sebab Allah penjamin, Allah jamin rezeki kita, kan? Tiba-tiba kita tak yakin dengan jaminan Allah, maka kita abaikan perintah Allah. Semayang pun tidak, mujur seminggu sekali, semayang Jumaat saja, hal lain semua lebuh ke mana dah. Sebab ada sibuk kerja mencari rezeki, kan? Ni. Yang ketiganya, suami dilarang berlaku kasar terhadap isterinya. Justru antara adab suami hendaklah berlemah lembut dengan isteri dalam pergaulan hariannya. Ya, bercakap dengan lemah lembut dan beri nasihat yang baik. Dan dalam kita belajar dalam hukum fiqh pun sama, ya, dalam bagaimana cara komunikasi, ya, dengan baik terhadap suami dan juga isteri ini. Yang keempatnya, suami hendaklah bersabar dalam menghadapi sikap buruk serta karenah isterinya. Sebab itu dia ada tahap-tahap dia. Dalam kita ini berkomunikasi dengan isteri kita, sekiranya isteri itu tidak taat, maka dia ada dia punya tahap-tahap dengan beri nasihat dulu. Nasihat dah. Dan saya pun tak makan, maka kita gunakan kekerasan, bukan cara tampar tu, kan? Terajang semua dah, kan? Mungkin dengan cara tinggikan suara, dengan cara orang kata apa, ya, hentak meja dah bagi nak. Yang penting bukan kena tubuh badan dia tu, kan? Sebab tu kita dalam lafaz ta'liq tu sebut kan, sekiranya saya tidak beri nafkah tu ataupun menceraikan isteri saya dan ni lah, maka dia berhak untuk pergi mahkamah buat tuntutan, kan? Untuk tuntutan cerai lah, dia ada hak untuk situ. Pisah dengan tempat tidur, kan? Gunakan, maksudnya ahli keluarga kita untuk menasihati dia, abang dia ke, ayah dia sendiri ke, kan? Cuba cari jalan. Yang kelimanya, suami hendaklah bermuasyarah dengan isterinya dengan cara yang baik, dengan penuh kasih sayang, ya, tanpa bersikap kasar dan berlaku zalim. Maksudnya bergaullah dengan isteri, bincanglah dengan baik-baik, ya. Yang keenam, suami hendaklah memberi makan isterinya apa yang dia makanlah, ya, memberikan pakaian, tidak memukul atau menampar wajah isteri, tidak menghinanya dan tidak berpisah ranjang tempat tidur ketika tidur. Tak, maksudnya itu ketika mana dalam tujuan suami isteri ni mungkin dalam masalah. Tapi kalau untuk mendidik atas dasar suami isteri tidak mendengar perintah suami, makanya boleh untuk tujuan pengajaran, ya.
Yang ketujuhnya, suami hendaklah menyediakan pembantu rumah andainya tidak mempunyai ruang dan masa untuk sama-sama menguruskan kerja-kerja rumah tangga, terutama baginya mempunyai ramai anak. Hari ni kalau kita fikir nak ambil balik, nak ambil orang gaji pun berapa kena bayar, 6,000 lebih, 7,000 lebih hari, dan mungkin lebih lagi pada tu dah. Jadi tak mampu kan, jadi sama-sama lah buat, sama-sama lah bekerjasama dan ya, seperti mana Rasulullah bagi tahu pada Sayyidina Ali dan juga Fatimah, Fatimah, engkau buat urusan dalam kerja-kerja dalam rumah, kau settlekan, kerja-kerja dalam di luar rumah bagi Ali settlekan. Ya, tapi kalau dalam rumah memerlukan khidmat, kita tak ada masalah lah. Jadi masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawab ya, untuk uruskan tu. Berbeza tak? Sebab tu hari ni kadang-kadang anak-anak ni lebih banyak duduk di rumah pengasuh berbanding di rumah sendiri kan. Sebab apa? Masa tu. Bila mana suami isteri bekerja, makanya macam tu. Itu rutin, memang realiti kehidupan hari ini. Dan yang ke-8nya, suami hendaklah selalu memberikan pengertian bimbingan agama kepada isterinya dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Betullah didikan agama tu penting ya. Kuliah-kuliah agama macam ni lah, mari ke masjid dengar kan, dengar ceramah-ceramah kuliah-kuliah agama di masjid, free, tak payah bayar lah, mari duduk dengar je. Sebab itu menambah pengetahuan kita ya. Jadi kalau suami sendiri tidak taat pada perintah Allah, bagaimana dia suruh isteri dia? Sebab tu dalam kes ini, kalau suami itu tidak mendalami ilmu agama, maka isteri berhak boleh keluar rumah ya, tanpa izin suami dia untuk belajar agama kan. Dia boleh beritahu, abang, saya nak berkata hari ini saya ada kuliah agama, belajar agama, kelas fardu ain, saya nak minta abang ni kan, bagi tahu, nak izinkan dia keluar sebab saya ada kelas agama. Awak ni tak payahlah pergi kelas agama tu, banyak ni kerja rumah nak buat. Okey, kalau macam tu abang pergi ya. Abang pergi ya. Okey, saya dah pergi ya. Saya uruskan rumah, abang pergi. Abang pergi dengan kuliah tu. Abang pergi ambil ilmu agama tu dah. Itu yang paling aulanya. Ya, yang terbaik sama-samalah nak belajar agama. Dekatkan diri dengan agama ni. Yang ke-9nya, wajib ke atas suami untuk mengajar isterinya ilmu asas agama seperti taharah kan, bersuci tak, solat, puasa dan ilmu tauhid. Sekiranya tidak mampu berbuat demikian, maka suami wajib membenarkan isterinya untuk keluar mencari kelas pengajian agama dan ya, membeli buku rujukan. Semua kos pengajian ini perlu ditanggung oleh suami ya. Suami kalau dia tak mampu nak pergi, tak ada masa nak pergi belajar agama, isteri kena pergi kan, belajar agama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab yang nak didik dalam rumah tu anak-anak. Jadi kalau suami isteri tak boleh didik anak, bayangkan tuan-tuan hari ni kalau mak ayah tak boleh baca Quran, jadi macam mana anak-anak nak baca Quran? Kadang-kadang sedih tengok. Kadang tanya budak-budak ni, kenapa kamu di rumah tak mengaji ke? Tak mengaji. Sebab apa? Kenapa tak minta tolong mak ayah? Mak ayah pun tak boleh mengaji. Iqra' ya tuan. Ba, ta, abah tu pun dia tak boleh nak ni. Ya. Sedangkan kalau kita basicnya Iqra' tu bagi orang yang zero ya, tak boleh mengaji pun dia boleh mengaji. Yang penting ikut dia punya step je. Kan? Insya-Allah boleh mengaji. Sebab benda ni dah dibuktikan pun. Ada orang yang memang dia tak boleh mengaji langsung. Dia mulakan dengan Iqra', dia kenal huruf-huruf dalam tu, 6 bulan saja dia boleh baca Quran. Ya, 6 bulan dia boleh baca Quran. Di sekolah tak. Jadinya ya, orang kata tu yang kesian bila mana anak-anak ni. Kan? Kadang-kadang anak-anak ni diberi penekanan agama di sekolah, dibuatkan tentang cara-cara solat, cara berwudu. Kan, dia ajar di sekolah dah solat macam mana, di rumah dia tak buat. Kenapa dia tak buat? Sebab dia malu nak buat. Kenapa dia malu nak buat? Sebab mak ayah dia pun tak buat. Mak ayah dia pun tak solat. Jadi dia rasa malu, takut. Lagi mak ayah kata, ini ustazah pula, ada ustaz pula dah di rumah kita ni, dah ada ustaz. Kan, dia malu kan. Dia tak payah. Ya, malang macam tu kan, kesian tau. Yang lagi sedih tu sebab kadang-kadang mak ayah ni kalau di Kuala Lumpur lah, kan, dia tak benarkan anak dia belajar sekolah agama. Dia tak benarkan anak dia pakai tudung. Dia kata apa? Sebab ni anak saya kecil lagi, saya tak nak. Saya nak dia hidup macam ni. Jangan dia berpura-pura nak bawa baik pula pakai tudung apa semua, dia tak nak. Tak bagi anak pergi kelas agama ni.
Jadi bila pergi tengok buat ziarah rumah, tengok patutlah pun dalam rumah pun satu sejadah memang tak ada dah. Kepala rimau pun ada kan, dah macam cerita Doremi ke apa tak. Kepala rimau pun dalam rumah agak-agak ayat Quran tak ada kan, letak kepala rimau tu kan. Jadi macam mana? Yang ke-10-nya, suami hendaklah berlaku adil dan bijaksana terhadap isteri, lebih-lebih lagi jika beristeri lebih daripada seorang. Kalau dia berpoligami tak, makanya laksanakanlah tanggungjawab berlaku adil itu. Ya, bila sebut tentang keadilan ni, Rasulullah pun cakap, aku pun tak boleh nak berlaku adil. Ya, dalam ramai-ramai isteri Rasulullah pun Rasulullah kata, aku pun tak boleh nak berlaku adil terhadap isteri-isteri aku. Kenapa? Sebab Rasulullah paling sayang Sayyidatina Aisyah kan, selepas Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah. Ni adil celah mana kan? Sebab kasih sayang kan benda yang cukup subjektif lah. Tapi dalam balik Aisyah kan, sebab tu di waktu Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, sepatutnya giliran Rasulullah tu berada di rumah isteri lain, tapi Rasulullah minta izin kepada isteri yang itu nak balik duduk rumah Aisyah. Maka dibenarkan, duduklah, pergilah kan. Jadi itulah ceritanya. Tetapinya mungkin dari segi sudut kasih sayang itu dia very subjektif, tapi dalam barang keperluan rumah lah contoh tak. Ya, kalau sekiranya dia ni berpoligami, maka berlaku adil lah, kelengkapan rumah apa semua tu tak. Yang kesebelahnya, suami dilarang untuk membuka aib dan menceritakan kekurangan yang ada pada isterinya kepada sesiapa pun, dan dilarang bercerita tentang hal-hal bilik tidur. Ya, akhir zaman orang tak malu dah. Dia pergi cerita aib isteri dia dalam Facebook, pergi cerita aib suami dalam Facebook kan. Dia tak rasa malu dah. Sepatutnya benda-benda yang dibicarakan masuk dalam mahkamah syariah lah. Benda-benda dalam kain ni, benda-benda atas katil ni, semua ni ya, kita dalam mahkamah kan. Hakim akan tanya macam ni lah. Tak, dia bercerita dalam Facebook dia hilang. Betul Rasulullah sebut akhir zaman kan, umat aku ni, idza lam tastahi if'al ma syi'tum. Kalau kamu tak malu, buatlah apa nak buat. Allah cabut perasaan malu tu, hilang perasaan malu itu ya. Makanya inilah orang tak segan-segan pun bercerita kan, cara terbuka pada orang. Kita tengok hari ni dalam, bukan surat khabar pun, dalam online, berita-berita online tak, kita hidup artis ni lah, tak malu pun cerita benda tak apa-apa je pun, tapi sebab nak bagi laris berita kan, benda yang orang kata apalah, ini pun kau nak cakap sini ke, tak payahlah, benda ni korang settle sendirilah kan. Ini pun sebab tu semua nak cerita ke orang. Kalau dia tak cakap pada media, takkan media nak pergi masukkan berita tu kan. Sebab nak cari publicity cerita kan, suami isteri apa semua tak. Yang ke-12-nya, apabila isteri tidak mentaati suami, yang ini derhaka kepada suami, maka wajib suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan walaupun secara paksa. Ya, didik terutama dalam bab solat, dalam bab rukun Islam lah, puasa dan sebagainya tak, didik ya. Maka gunakan kuasa vetonya ada pada ketika itu. Yang ke-13, sebaiknya sebelum suami meninggal dunia, maka dianjurkan berwasiat terlebih dahulu kepada isterinya supaya tak timbul masalah nanti kan, anak-anak nanti. Maka berwasiatlah ya. Rasulullah pun beritahu dah ya, sebelum tidur tulis wasiat atas kertas, letaklah bawah bantal kan. Ditadakan esok pagi tengok-tengok dah tak bangun, isteri tengok ada perkataan wasiat. Tapi hari ni lebih sistematik lah tak, hari ni lebih sistematik. Kita tengok tuan ya, tanggungjawab suami terhadap isteri tadi untuk dia masuk syurga ada 3 belah kan. Lebih lagi sebenarnya tak, tapi yang Imam Ghazali letak di 3 belah ni lah kan. Tapi untuk suami masuk syurga ya, 3 belah ni banyak, 3 belah tau. Tambah lagi tangan 3 ni. Tetapi untuk isteri masuk syurga 4 je. Adil tak adil tuan kan, kita baca adil lah kan. Suami nak masuk syurga tadi kita baca 3 belah. Suami wajib buat macam ni, suami dilarang macam ni, suami kena macam ni, suami kena macam ni lah. Tapi mari tang isteri nak masuk syurga 4 je
Ya, idza sallatil mar'atu khamsuha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maksudnya apa? Jika seorang wanita selalu menjaga solat 5 waktu, juga berpuasa di bulan Ramadan, serta menjaga maruah dirinya, kemaluannya daripada perbuatan zina, dan benar-benar mentaati suaminya, maka masuklah ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang dia nak. Dah dapat masuk syurga, boleh pilih ikut suka dia nak masuk pintu mana. 4 benda. Dalam ratan yang lain, dalam riwayat yang lain sebut, sekiranya seorang isteri taat perintah Allah, taat perintah Rasul, taat perintah suami, dan juga menjaga maruah diri, makanya pilihlah mana-mana syurga dia nak masuk. Kan? Kita tadi jenuh baca dah, ketiga belah, ya Allah banyak yang aku nak buat ni. Berat betul tanggungjawab suami tak? Mari dekat perempuan 4 benda je. Ya. Dengan dia buat 4 benda ni, dia boleh pilih mana-mana pintu dia nak masuk. Dan hari ni, kadang-kadang isteri ni, dia kadang dia mungkit-mungkit. Ya, tak ya, suami isteri pun sama lah. Kan? Kadang-kadang ya, bila mana waktu susah dulu, masing-masing boleh faham. Tapi bila isteri tu dia dah pendapatannya lebih pada suami, dia mula timbul perasaan ego. Dia mula mungkit-mungkit lah, yang saya cakap tadi lah. Kan? Awak tahu ini TV ni saya beli, mesin batu semua dia beli apa semua tak? Dan kadang dia mungkit. Ya, awak tahu tak? Ya, sebenarnya tanggungjawab ini aku urus rumah semua ni, awak punya kerja, bukan kerja saya pun. Awak tak tengok dalam tu ha? Ada kadang ada ustazah tu cakap, ada ni cakap kan. Yang buat semua ni kerja di suami, bukan kerja isteri pun. Saya ni kerja saya melayan awak ni je. Okey, kalau betul-betul pegang pada situ lah. Kan? Tapi kita fikir tengok, banyak hadis yang ceritakan tentang, dia bukan menggambarkan isi misi macam ni tak. Tapi tadi saya sebut, kalau Rasulullah pun suruh Sayyidatina Aisyah uruskan urusan dalam rumah tak, maksudnya memanglah. Bukan yang maksudnya isteri tu dia kata bila suami suruh buat baju air ni, tolong buat air, tak ada. Tak ada pun dalam kita punya perjanjian. Akad suami tak sebut pun saya kena buat air untuk awak. Kan? Suami suruh masak, belilah ke pasar mana ke, bawa balik barang dapur ni tolong masak ni. Awak lah masak, bukan kerja saya. Kerja ni tanggungjawab awak, suami kan, awak suami kan, saya isteri. Kalau mungkit-mungkit ni payah. Sebab sebenarnya banyak benda dalam rumah tangga yang tak termasuk dalam perjanjian itu, tetapi dia dalam bentuk arahan umumnya. Rasulullah bagi dalam bentuk arahan umumnya, merangkumi semua, buat baju air, basuh kain, apa semua ni tadi tak. Ya, ayyuma imra'atin matat zawjuha anha radin dakhalat jannah. Ini kunci dia lah. Mana-mana wanita, mana-mana isteri yang meninggal dunia lantas suaminya redha kepadanya, maka dia akan masuk syurga. Agak-agak tadi kalau suami dia suruh dia bancuh air, dia tak buat air, kan? Suami redha tak? Kan? Bila suami dah beli barang-barang dapur semua, minta isi masakan, awak lah masak, bukan kerja saya. Agak-agak suami redha tak redha. Jadi bila suami tak redha, tak cium bau syurga. Dia merangkumi semua. Satu ketika para sahabat dia pergi ke sebuah negeri ni, kan? Di Iraq ke mana, mereka lihat di sana orang-orang awam, rakyat, ya, masyarakat, mereka sujud kepada pendeta, ulama-ulama mereka, kan? Ya, mereka sujud hormat kepada pendeta-pendeta ni. Maka bila mana beritahu kepada Rasulullah kata apa? Kan? Kalau aku dibenarkan memerintahkan untuk kamu sujud, la amartu, sudah pasti aku akan arahkan isteri sujud pada suaminya. Hadis sahih. Kalau ni, tapi Rasulullah nak. Sebab perbuatan sujud itu seolah-olah macam mendewakan. Tapi Rasulullah beritahu, kalau dibenarkan, kalau boleh, aku nak suruh. Maksudnya besar tak besarnya orang kata ketaatan isteri kepada suaminya itu. Tapi kena ingat, suami tadi lagi banyak tanggungjawab dia tadi, kan? Jadi bila kita faham konsep ini, tak ada timbul isu lagi nak mengungkit,
itu awak punya kerja, sini saya nak bukan kan, tak ada isu dah mungkin. Sebab dua hadis ni dah cukup untuk membuktikan bahawasanya memang betul isteri memang kena buat kan. Betul dalam dia pandai pula ada dia ikut mazhab, dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh memang, tapi dalam mazhab Hanbali ada isteri kena buat kan. Kita tak payah pergi yang tu lah, kita tengok ambil umum. Kalau suaminya reda pada isterinya, masuklah syurga, tak ada masalah pun. Walaupun isterinya itu seorang yang cukup jaga solat malam, solat tahajud, puasa sunat semua tak, ya. Tapi kalau suami tak reda pada dia, tak ke mana pun. Sebab tu dalam bab puasa sunat, solat sunat, kena minta izin suami. Ya, bang esok saya nak puasa bang, kan, puasa extend nak puasa esok, okey buat puasa tak kisah kan. Tapi esok awak jangan lupa sarapan saya esok saya bekerja ni kan, tak ada masalah. Ataupun sahaman kan, kalau benda-benda sunat ni tak, kadang-kadang isi dia tak faham. Dia hanya fikir kadang-kadang kita ni fokus pada ibadah saja, sampai dengan suami pun kita tak jaga kebajikan dia kan. Jadi kita kena ni balik lah kan, pegang balik, tengok balik bagaimana cara Rasulullah buat benda tu. Pengajaran hadis ini memberi gambaran yang sangat jelas kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW adalah peribadi yang bertanggungjawab, sentiasa berlaku baik, tidak pemarah dan tidak suka menyusahkan orang lain. Ya, lebih-lebih lagi kepada isteri-isterinya. Meskipun Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT kepada seluruh alam, Nabi Muhammad SAW tetap menjalankan fitrahnya sebagai manusia. Buat Rasulullah jahit kasut sendiri, Rasulullah pergi perah susu sendiri, buat kan. Bukannya kata mesti isteri tak, yang mana tempat boleh buat. Walaupun baginda Nabi, ya, baginda Nabi SAW menjadi suami kepada isteri-isterinya dan berinteraksi sesama mereka. Baginda Nabi SAW bukan hanya dikenali berjaya di medan perang dan syiar dakwah, namun juga berjaya menjadi ketua keluarga yang baik dalam urusan rumah tangganya. Nabi Muhammad SAW bukanlah suami yang tidak ambil kisah dengan apa yang berlaku di rumah. Baginda Nabi SAW walaupun seorang sebagai ketua rumah tangga, akan tetapi kedudukannya sebagai Rasul dan ketua negara tidak baginda SAW gunakan untuk bersikap sambil lewa dan membebankan para isterinya. Prinsipnya apa yang mampu baginda Nabi SAW lakukan akan dilakukannya tanpa menyuruh kepada orang lain. Padahal dengan kedudukannya sebagai ketua keluarga, lebih-lebih lagi seorang utusan Allah SWT, boleh sahaja baginda Nabi SAW memerintahkan sesiapa pun untuk bekerja di rumahnya sepanjang waktu. Dan rasanya tidak akan ada yang menolak untuk berkhidmat di rumah baginda Nabi SAW. Namun di rumah tidak melakukan sedemikian. Baginda Nabi SAW sendiri yang melakukan apa yang menjadi kebiasaannya tanpa menyusahkan orang lain. Kan, Rasulullah ni ketua keluarga tak? Boleh je. Rasulullah nak ambil mana-mana tawanan perang untuk berkhidmat di rumah baginda, tak boleh. Tapi Rasulullah tak ambil macam ni lah. Ya. Terus sebab apa? Selagi mana Rasulullah boleh buat, dia boleh buat. Dia ada buat tak? Hadis ini juga menunjukkan bahawa akhlak yang baik merupakan sebahagian daripada iman. Dan apabila hilangnya ia daripada diri seorang hamba, maka ia merupakan tanda kurangnya iman. Hadis ini menunjukkan bahawa iman orang-orang mukmin itu mempunyai tingkatan. Sebahagian daripada mereka imannya lebih sempurna daripada sebahagian yang lain. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, kerana baginda Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna imannya. Uswatun hasanah, ada Nabi SAW tu uswatun hasanah, suri teladan, contoh teladan bagi kita. Sebab tu dalam bab rumah tangga pun contohi bagaimana Rasulullah melakukan dalam kehidupan berumah tangga. Bukan hanya dalam bab ibadat, bukan dalam bab pengurusan negara sahaja, hingga dalam bab berkeluarga pun Rasulullah tunjukkan. Hakikat akhlak yang baik adalah mencurahkan kebaikan, tidak mengganggu dan menampakkan wajah berseri-seri kepada orang lain. Ini akhlak yang baik lah. Kan, orang tengok muka pun ada sejuk je tak. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berakhlak baik kepada isteri dan selalu menampakkan wajah berseri-seri
tidak menyakiti, berbuat baik dan bersabar dalam menghadapinya. Kan kadang-kadang kita terbawa-bawa masalah kita di tempat kerja, bawa balik ke rumah, ya. Kadang-kadang isteri tu duduk dah siapkan macam-macam, tapi sebabkan kita punya mood terbawa-bawa tadi kan, ini kadang-kadang susah kan tuan nak. Yang isteri tu tak salah pun, yang salah kita yang bermasalah kita tempat kerja tak. Bawa balik ke rumah dan diluahkan di rumah pula. Kawan tu masak ni sikit semua tak betul, garam kurang, itu kurang dah, mengamuk kan. Benda ni tak proportional lah, ya, tak proportional. Nah, jadinya dia sekejap tempat kerja lah. Di rumah cuma ceritakan lah dia ada masalah macam ni tak. Tak perlu terbawa-bawa anak-anak jadi mangsa tak. Isteri jadi tempat orang hamun kan. Dalam akad nikah pun dah sebut dah ya. Suami hendaklah berlaku baik terhadap isteri dan jangan dia maki hamun isteri dia tak. Kan? Tak boleh. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab isteri inilah manusia yang tidur sekali dengan kita, yang melayani kita, yang berbuat baik pada kita tak. Waktu kawan-kawan kita susah, kawan-kawan tinggal kita isteri. Nabi Ayub alaihissalam kan, ketika baginda ni mewah, kaya tak, alhamdulillah ramai kawan, tapi bila baginda sakit semua pakai belah, seorang-seorang tarik diri, belah, tinggal isteri dia je lah yang dudukkan dengan dia. Bukan duduk di rumah dia di bawah kolong, duduk dekat tempat sampah, tempat yang ni lah orang kata. Isteri dia yang temani dia. Jadi agak-agak kita macam mana lah kan? Bagaimana kita boleh berlaku kasar terhadap orang yang mengetahui luar dalam diri kita ni? Kalau suaminya sakit tak, nak tukar pampers, nak tukar apa tak, ni kita kan. Anak-anak kita yang akan bantu kita. Kenapa orang yang banyak bantu kita, yang akan mendoakan kita, orang ini yang kita maki hamun, orang ini yang kita buat, orang kata tidak berlaku baik. Dengan kawan-kawan boleh buat baik, sedangkan anak-anak kita lah yang akan mendoakan kita bila kita dah tak ada esok kan. Isteri kita lah yang akan menjaga kebajikan kita ni kan. Orang macam ni lah sepatutnya kita lebih berlaku baik kan, berbanding dengan orang lain nak. Betul kata family time kan, utamakan keluarga kan. Kita bekerja, kalau kita mati pun, kalau kita dibuang, ada orang ganti, tak ada masalah pun kan. Tapi kalau kita dengan keluarga kita nak kehilangan keluarga kita, siapa nak ganti kan? Jadi kita fikir balik tak, oh betul juga kan, sepatutnya aku lebih berlaku baik terhadap keluarga aku. Dan sudah sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi pun dah sebut, bukannya kita ambil kata-kata ulama mana. Rasulullah dah sebut sebaik-baik kamu ialah kamu berlaku baik terhadap keluarga kamu. Dan aku, kata Rasulullah, dan aku wa ana khairukum li ahli, dan aku berlaku baik terhadap keluarga aku. Jadi apa lagi nak kata ya? Dalam sebuah hadis Nabi SAW berakhlak baik kepada isteri lebih ditekankan kerana kaum perempuan itu lemah dan perlu mendapat perhatian dan kasih sayang yang lebih daripada suami. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada budaknya, yang bermaksud bersikap lembutlah ya kepada para wanita. Hadis Bukhari dan Muslim. Orang yang tidak berakhlak baik kepada isteri dan keluarga, maka kepada orang lain tentu lebih tidak mampu untuk berbuat demikian. Berakhlak baik adalah termasuk ya sifat-sifat utama orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Demikian kemuliaan akhlak Nabi SAW terhadap isteri dan keluarga. Kesimpulannya, agama Islam mensyaratkan setiap lelaki sentiasa menjadi pelindung dan berbuat baik terhadap kaum wanita. Sebagai pemimpin, suami bertanggungjawab ya, untuk menjaga keselamatan, kebajikan dan menyediakan keperluan untuk isteri dan juga anak-anak. Yang keduanya, bagi menjamin keutuhan dan keluarga yang bahagia, kerjasama dan persefahaman amat diperlukan antara pasangan suami isteri. Sesuatu tanggungjawab tidak boleh diserahkan secara mutlak kepada isteri sahaja dalam aspek pendidikan dan pembinaan jati diri anak-anak serta dalam soal memperoleh ilmu. Sebab tu kena ada gandingan dua ni, nak mendidik anak-anak ni. Peranan suami cukup penting. Kadang-kadang suami kata, awak lah, anak-anak awak uruskanlah, saya tak ni, tak kan. Kita ni anak-anak ni kadang-kadang dia lebih takut pada bapaknya daripada mak dia. Kadang mak cakap dah 10 kali dah, anak dah tahu
Tapi bila anak dengar bunyi motor ayah dia daripada jauh dah, tiba-tiba terjun masuk bilik air ambil semayang. Kan? Tengah-tengah menghadap TV, tutup TV, lari bilik air ambil semayang tu, dah semayang. Tadi mak cakap berbuih-buih tak? Jenuh lah nak suruh tak? Kan? Baik sama juga kalau pergi sekolah pun kadang-kadang kan, ayah pergi solat subuh dulu, yang si mak ni kejut lah, anak bangun tak bangun kan. Dengar bunyi ayah buka pintu je, bunyi berdehem, kelang kabut bangun. Tu kata aura ayah tu. Kan? Tapi bila ayah, bapa, dia tidak mainkan peranan, jadi anak dah set. Dalam bab ni ayah aku tak bicara, mak aku, jadi dia relax. Sedangkan ayah tu ada, tapi tak berfungsi tak sebagai peranan seorang ayah kan. Jadi ni. Jadi dua-dua kena main peranan dalam mendidik anak-anak. Jangan tetap pada bahu seorang je tak. Mesti ada dua-dua. Ya. Anak-anak kita sendiri tanya dia bagaimana cara belajar, bagaimana macam ni. Dia suka je kita tanya benda macam ni. Kan? Kurang-kurang dia dapat nasihat, dia dapat panduan. Kesimpulan yang ketiga, setiap pasangan suami isteri pastinya ingin keluarganya bahagia, mempunyai pasangan yang memahami, saling menjaga adab, menyayangi, saling menghormati dan sanggup menerima kelemahan dan kelebihan pasangan. Berdoalah seperti mana yang diajar oleh Allah SWT dalam suratul Furqan ayat yang ke-74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. Qurrata a'yun. Balik rumah tengok muka isteri, tengok muka anak-anak, sejuk hati kita, hilang semua masalah. Kan? Tapi hari ni sebalik pula. Balik rumah je tu, nampak muka isteri je dah macam-macam masalah timbul pula dah. Kan? Sedangkan dalam Quran sebut, ya, kasih sayang itu buat benda yang baik. Ya, makanya dia akan menyukakan hati melihatnya. Dan jadikanlah kami waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam, ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Ya, Al-Furqan ayat 74. Wallahu ta'ala alam tuan. Alhamdulillah kita selesai mengupas tajuk yang ke-26. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pula tajuk yang ke-27, iaitu adab dengan mentua. Adab dengan mentua. Sesungguhnya apa yang baik itu daripada Allah SWT. Sebarang kekelemahan dan kekurangan saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.